Ku tak main bola hati sakit macam lukaku. So aku nak tambah diri, aku nak waktu. Bukan star player kau jadi kau tukar yang baru. Dan baby aku fall lifter duduk kawanku. Ku tak main bola hati sakit macam lukaku. So aku nak tambah diri, aku nak waktu. Bukan star player kau jadi kau tukar yang baru. Dan baby aku fall lifter duduk kat bangku. Cita-cita kejar gol, nak sampai ke final. Kau dan aku close so kita tak boleh jadi rival. Selalu dekat sisi but now kena tukar position. Dah bukan favourite kan lagi even aku tengah action. Solah dekat aku atas padang macam star. Cita cinta dengan you banjir dalam hati ada star. I'll take this penalti cama ambil kau punya hati. Dan aku kaki lepas dah rasa aku ni Extra time dah aku bagi, sekarang dah habis waktu, yeah. Heartbroken aku, injen aku terpaku. Macam player lepas game, yeah. Suai baju, tapi kau ganti aku. Gamble like main dah. Assalamualaikum. We are students from KPM Bandar Melaka. Today we want to interview you as the owner of Wahyu Melaka. Firstly, can we know your name and other details? Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada pelajar KPM Bandar Melaka kerana datang interview kedai ni lah. Okay, nama saya Abdul Rahman bin Zakaria dan saya owner kepada kedai Wahyu Melaka ni lah. Okay, saya apa ayat itu? Dia dah rakam lupa sekejap. Saya owner kepada Wahyu Melaka dan alhamdulillah saya dalam bidang daging ni dah hampir 3 tahun lah. Okay, Itu saja. we proceed to the first question. How and where do you find inspiration to open your business? Okay, saya punya inspirasi untuk buka bisnes daging ni lepas saya kerja dengan orang lah. Sebelum ni saya kerja dengan orang dalam setahun lebih dalam bidang daging. Dan saya rasa macam tertarik untuk buka sendirilah bisnes ni. Sebab kerja dengan orang kan macam susah sikit. Okay, next. Okay, for next question, can we know about your unit production per month, working hour, and how many workers, and how much do workers can produce beef in a day? Okay, untuk unit production per month, okay, kalau untuk daging, kita akan kita ada 5 jenis lembu kita bawa masuk. Dan kita bawa masuk, first kita ada lembu Angus. Lepas tu kita ada Australia, kita ada 2 jenis. First kita ada daripada Golden Valley dan kita ada Hereford, Australia punya lembu. Dan kita ada Wagyu, kita daripada Japan dengan Australia. Dan Australia tu pun kita ada 3 grade punya marble lah. Kita ada yang MB9, MB7 dengan MB5. Okay, MB9 tu yang marble paling cantik lah. Okay, untuk production dalam sebulan lebih kurang kita akan masuk setiap bahagian tu dalam 3 ke 4 blok lah, setiap bahagian. Lepas tu untuk working hour, okay, kedai kita buka daripada pukul 12 tengah hari sampai 10 malam, dan cuti pada hari Isnin. Okay, pekerja saya ada setiap cawangan. Kalau macam kita ada 3 cawangan. Kalau macam Melaka ni kita ada 2 staff yang tetap dan seorang yang part time. Part time ni kita ambil weekend. Sebab biasanya weekend customer lebih ramai lah. Jadi untuk weekend kita ambil pekerja lebih lah, 3 orang pekerja. Okay, untuk how much do workers? Okay, setiap hari kita akan display daging. Untuk stick cut, potongan stick kita akan display 50 mana setiap jenis lembu tu 10 cut, 10. Lepas tu itu untuk stick lah. Selain tu kita ada barang frozen macam burger, patty. Lepas tu kita ada sausage. Lepas tu kita ada potongan yakiniku dengan beef rib yang dah perap lah. Itu yang hari-hari kita akan display. For next question, would you do anything differently if given the opportunity?
Okey, macam saya apa peluang yang saya ada. Okey, apa saya punya peluang yang ada yang berbeza dengan kedai lain lah. Okey, macam kedai saya ni, kedai kami ni, kita display daging yang kita nak jual. Okey, kalau macam kedai lain dia just tulis atas menu saja. Contoh nak daging apa atas menu. Tapi kalau kedai kita display berat dengan jenis daging lah, mana customer tu boleh tengok on the spot. Daging tu elok lagi ke tak. Macam kita dah buat frozen untuk stick kan, kita just chill. Jadi customer boleh tahulah. Customer yang dah biasa makan stick, dia boleh bezakan lah. Okay, for next question, how do you balance your work and home life? Okay, macam mana saya seimbangkan saya punya hidup seharian lah. Okay, kalau sebelum ni saya memang banyak masa dekat kedai, sehingga saya dapat cari pekerja yang betul-betul boleh jadi boleh kawal kedai lah, boleh kontrol semua kan, yang boleh jaga sistem, yang boleh potong daging. Lepas tu baru saya boleh betulkan saya punya waktu kerja dengan waktu dengan family lah. Kiranya sekarang ni saya sebagai owner, saya punya kerja just datang kedai, pantau apa yang kurang dan saya cari stok. Mana stok punya kerja, saya yang dealkan stok. Stok sampai, saya hantar dekat pekerja tahu dah nak buat apa. Lepas tu stok yang kurang, pekerja akan inform kat kita apa yang stok dia perlukan, kita pergi cari. Itulah maksudnya kerja saya sehari dalam berapa jam je lah, sekejap. For next question, how do you encourage innovative ideas? Okay, macam mana saya dapat idea daripada yang lain adalah daripada pekerjaan saya sebelum ni sebagai penjual daging dekat company lama. Jadi kita tengok macam apa kekurangan company ni kan. Jadi kita nak betulkan, kadang kita boleh suarakan dekat bos, tapi kalau bos nak dengar terpulang lah. Tapi macam saya rasa macam boleh pergi jauh dalam dunia daging, dunia ni, dalam bidang daging. Jadi itulah saya buka kedai sendiri dan saya buat lain daripada kedai lain lah. Mana saya punya kedai ni, saya nak display daging, biar orang boleh pilih, dan lain lah, maknanya jarang kedai lain buat. For next question, why are you interested in being a mentor? Okay, saya berminat untuk jadi mentor kepada student KPM Bandar Melaka kan. Sebab sebelum ni pun saya ada ambil course business, jadi kita tahulah macam benda ni penting bagi student, bukan senang lah. Jadi saya berminat, bolehlah saya tolong, dan secara tak langsung mana tahu student-student ni boleh cerita kat kawan-kawan dia ada kedai daging, itu dah boleh jadi marketing. Macam tu lah. That's right. For next question, what is your experience in manufacturing? Okay, pengalaman saya dalam bidang daging ni dalam setahun, dekat 2 tahun lah. Dekat 2 tahun dengan company lama. Dalam masa 2 tahun tu lah saya ambil sijil, saya belajar bercerita-cerita kat satu cara pengurusan daging lembu dan kambing kan. Daripada cara potong, daripada seekor lembu tu macam mana potong kepada berapa bahagian, sebab setiap bahagian tu dia ada cara masak dia, dan setiap bahagian tu ada cara potongan dia. Kita tak boleh lagi-lagi lembu besar lah, macam lembu Wagyu, lembu Angus, Brahman, Charolais, semua jenis lembu tu kita kena potong. Kalau nak cantik kena ikut bahagian lah, sebab setiap bahagian, kalau macam orang biasa dengar batang pinang kan, dia kalau dalam art of butchery, nama dia tenderloin, sirloin, dia ada nama-nama tertentu lah. For next question, what computer skill do you have? Okay, untuk computer skill, saya dah belajar basic macam sudah biasa belajar apa nama tu, Microsoft Word dengan Microsoft Excel, itulah akhirnya basic, tak ada lebih apa. For next question, what manufacturing software have you worked with? Boleh pause tak? Pergi tengok. Ada RTPLU. Ini kita masukkan lah kita punya jenis-jenis
saiz daging, harga semua, dan kita akan connect dengan mesin ni. Pada mesin ni kita akan tekan lah. Nombor 1 ni apa? Angus rib eye, letak daging, dia akan auto, contohlah macam ni daging kan, kita letak, dia akan timbang dan keluar harga terus, kita print. Maknanya tampal dekat packaging. Okay, lepas tu seterusnya untuk scan barang. Scan barang kita guna yang ni, IRS Post. Okay, ini tekan sale, betul scan dengan ni. Ni kita akan scan barcode tadi. Okay, ni barcode tadi, kita akan scan, ada dia akan masuk lah. Ni sampai IRS ni. Okay, sampai itulah software. Lepas tu seterusnya untuk pembayaran kita guna JSL. JSL ni memang banyak company guna lah. JSL ni contoh nak bayar pakai apa. Ni kalau nak pakai kad, kita masukkan lah 3780. Lepas tu tekan OK. Lepas tu tap kad atas ni, PayWave. Tak pun masuk tepi ni kad. Tak pun kalau nak pakai Touch and Go wallet, kita akan scan lah handphone customer. Scan handphone customer. Itu yang software kita guna lah. For the next question, are you able to operate a forklift or order heavy machinery? Okay, untuk company ni kita tak guna forklift sebab kita ambil daging daripada blok-blok yang sedia dipotong lah, bukan daripada karkas 1/4 lembu tu. Jadi kita just guna mesin yang kita guna adalah untuk potong slice daging dan untuk vacuum daging. Itulah mesin yang heavy duty gunalah. Selain tu just peti cili tu tak, just untuk simpan daging lah. For next question, have you had training or earned certification? Okay, dulu lah. Okay, for the next question, have you had training or earned certification? Okay, ya, saya memang ada. Untuk buka daging ni, dia memang kena ambil apa-apa company lah, apa-apa perniagaan kita nak buat, kita kena belajar dulu lah. Jadi saya ada ambil sijil memang untuk berceri trading consultancy. Okay, dalam kursus ni kita ada belajar macam-macam lah, pasal daripada lembu hidup, sembelih, lepas tu potong bypass dan cara masak. Sebab seorang butcher ni dia kena pandai, dia kena tahu basic masakan. Tu ada, kalau macam saya punya master butcher cakap, butcher can chef but chef cannot butcher. Maksudnya butcher dia tahu setiap bahagian ni boleh masak apa. Tapi kalau chef dia pandai masak, tapi belum tentu dia pandai potong daging bypass. Itu yang kursus saya ambil sebelum ni lah. Yang kursus tu saya belajar panggil kelas tu selama 2 minggu dan praktis selama setahun lebih lah dengan company lama saya. For next question, what do you consider your biggest strength? Okay, apa yang saya rasa kekuatan company ada lah, ada kelebihan company yang salah. Okay, apa yang saya rasa antara kelebihan company yang saya ada adalah kita display daging. Sebab memang customer kebanyakan feedback, dia suka datang, oh sini daging dah display, mana senang nak pilih. Maknanya dia bukannya atas kertas je. Selain tu lah kita ada macam-macam menu. Kalau nasi goreng apa semua kita tak display lah, kita just display untuk stick card. Mana customer boleh pilih dia nak yang kecil ke, dia nak yang besar ke, dia nak tebal ke. Lepas tu kita pun ada custom card. Nak tengok kat situ ada blok, kita ada letak blok. Mana custom card, customer nak tebal ke nak nipis, dia boleh pilih. Mana kita boleh ambil, kita potongkan untuk dia. Lepas tu kalau tak, just pilih yang siap potong lah. Itu antara bagi saya itu kelebihan lah untuk kedai ni. For the next question, describe your leadership style. How does this influence your approach to training? Okay, cara saya handle kedai ni adalah, first saya akan cari dulu kepala, mana manager yang betul-betul boleh dipercayai. Dan benda ni memang ambil makan masa lah. Pada cara dia, kita kena bagi macam-macam lah. Memang
memang kita kena korbankan. Macam saya bagi bayar half sewa rumah untuk bekerja. Okay, lepas tu saya bagi commission sale 2% daripada total sale. Jadi buat macam ni, customer pekerja akan rasa semangat untuk buat sale. Sebab dia tahu okay, dalam sale tu ada dia punya commission. Jadi letak 2%, pekerja akan semangat lah. Lepas tu kita bagi macam weekend bagi makan free apa. Jadi dia seronok lah. Itu cara saya ni. Lepas tu saya pantau, tanya. Kadang kalau ada masalah apa, kita bagi hulur duit. Contoh nak gaji awal ke apa, kita bagilah macam-macam kelebihan kat pekerja untuk dapatkan dia punya kepercayaan lah. For the last question, what key lessons have you learned throughout your career? Okay, apa yang saya dapat sepanjang saya buka kedai ni, sebagai career saya sebagai owner kedai yang jual daging ni, kita dalam bisnes ni kita kena banyak bersabar. Sebab macam-macam. First kita kena layankan ranah pekerja. Macam ada satu company ni saya hampir nak tutup sebab susah nak cari pekerja yang betul-betul boleh komit buat kerja. Sampai kat sana, kat satu company yang baru buka ni, terpaksa letak CCTV. Sebab nak pantau. Sebab kita jaga kat tempat lain, kena pergi jauh ulang alik, jadi kita tak CCTV nak pantau. Jadi kadang apa yang saya dapat memang kena banyak bersabar lah. Mana 2-3 bulan kita kena usaha lebih. Lepas tu di sebalik apa sabar semua tu, InsyaAllah lepas tu baru kita akan dapat hasil. Mula-mula memang kena belanja lebih. Lepas tu hasil tu lepas 3-4 bulan macam tu lah. Okay, itu apa yang saya dapat lah. Thank you Abang Rahman for accepting us to interview you for your business. Okay, sama-sama. Okay, untuk first saya akan cerita SOP lah. Untuk macam mana kita handle daging. First kita kena ada sarung tangan. Lepas tu kena ada ni, betul, mask kena pakai. Sebab daging ni dia akan 3 benda yang akan buat dia rosak. First, udara, tu yang kita akan vacuum pack, kita keluarkan oksigen dia. Lepas tu yang second, sentuhan. Sentuhan maknanya kalau tak pakai sarung tangan, daging akan cepat rosak. Yang ketiga, air. Daging tu akan dibasuh bila orang nak makan ni. Maknanya takkan kena air lah, kalau air dia akan cepat rosak. Okay, cara penyimpanan, kita akan simpan daging dalam cila ni, cila simpan daging. Cila kita daripada kosong hingga -4 lah. Dia ada suhu cantik untuk simpan daging, untuk kekal dia kecil. Okay, ini saya akan tunjuk contoh. Ni blok. Okay, proses contoh macam kalau kat depan dah habis blok, kita akan ambil daripada cila. Okay, lepas tu kita akan buka packaging ni. Lepas tu kita akan potong kepada ni untuk buat stick cut. Lebih kurang stick cut lah. Ni stick cut. Okay, lepas tu ini untuk buat skewer. Skewer ni dia macam sate tu lah. Ini kita akan dalam proses lah. Tapi sebenarnya kalau kita untuk buat yakiniku, mesin yang kita guna mesin ni lah. Yakiniku ni dia Jepun punya style, dia nipis. Dia Jepun punya style, dia nipis. Jadi kita akan kat sini kita boleh buat lah berapa kita nak buat. Kita boleh ukur berapa tebal nak buat kat sini, kita boleh pusing. Lepas tu letak daging, kita just slice. Lepas tu lepas contoh kita potong ni, kita akan masuk dalam plastik ni dan kita akan letak ni untuk serap darah. Lepas tu kita akan tengok kat luar tu, kita akan vacuum. Okay, ini daging lepas kita potong dan kita masuk dalam plastik. Dan ni pad ni untuk serap darah. Kalau nak bagi darah nampak kat luar macam tu. Okay, lepas kita masukkan daging dan masa kita akan letak sini lah. Cara ni kita akan ni, lepas tu ni untuk mesin vacuum. Untuk sekali vacuum kita boleh muat 4 packaging. Kita boleh muat sampai 4 packaging lah. Ni mesin vacuum. Kita boleh muat sampai 4 dan dia akan vacuum dalam masa kurang seminit. Sebenarnya kita akan timbang dan keluarkan harga.
Itu saja.